nama saya Refli Siatio, BP 18110341. Saya akan bertentangkan tentang produk and service, yaitu produk dan perkhidmatan. Dalam bisnes kami ini, kami telah menyediakan produk yang bertemakan makanan. The Fruit Basket merupakan satu industri makanan di mana kami menjual buah-buahan yang segar dan juga jeruk buah-buahan. Bisnes kami ini juga dapat memberi peluang untuk mempromosikan kepada pelanggan kami lah. Produk yang setakat ini laris yaitu jeruk buah mangga dan diikuti dengan buah jambu batu dan sebagainya. Kami juga menghasilkan produk yang tidak begitu menggunakan banyak kos perbelanjaan, tetapi kami perlu menyediakan menu utama kami yaitu buah-buahan lah seperti mangga, jambu batu, kedondong dan buah yang senang didapati. Tambahan pula, buah mangga dan jambu batu yang segar ni adalah asas daripada perkhidmatan dalam bisnes kami. Produk kami ini juga mendapat bekalan daripada P5 Enterprise. Suggest daripada ahli kumpulan kami. Mungkin dia saja yang dapat dari bekalan tu lah, sebab berlakunya pandemik COVID-19, jadi terpaksa yang beberapa ahli kami terpaksa membeli buah-buahan tersebut di pasar awam, pasar raya dan juga membeli bekalan dengan pekebun yang terdekat. Contoh macam kami yang di kampung, kami terpaksa cari pekebun yang ada jual buah-buahan tersebut lah. Justru kami juga menyediakan dua jenis buah, satu yang segar, satu yang jeruk lah. Sebagai tambahan perasa, kami juga menyediakan cili padi, kicap, belacan, kuah rojak, asam boy, limau, madu, yaitu yang memang itulah kami suggest kasih kamu rasa dan sebagainya. Ini juga untuk memuaskan cita rasa pelanggan lah, mana tahu dorang mau lebih menikmati rasa mangga tu kan, ataupun buah-buah yang lain lah. Oleh itu buah-buahan yang dijual ni adalah penuh dengan khasiat. Jadi kemanisan buah-buahan ni adalah salah satu produk yang kami jual kepada pelanggan kami. Itu saja dari saya. Sekian. Hello, nama saya Vivi Cassandra Audrey Amandos. Nomor metrik saya BP 19110402. Seperti yang kita boleh lihat di slide bawah ni, bertajuk Who is in our company? Siapa dalam syarikat kami ataupun perusahaan kami? Perusahaan bertemakan makanan yang kami jalankan ini diketuai oleh seorang managing director, yaitu Tuan Muhammad Amir Razik bin Muhammad Saiful. Seterusnya terdapat dua company director, yaitu Cik Refli Siatio dan Cik Siti Nazira binti Muhammad Din. Mereka menerima arahan secara terus dari managing director, yaitu Encik Amir. Kedua-dua pengarah syarikat ataupun company director tadi akan mengetuai para pengurus lain, iaitu Manager of Marketing and Administration, saya sendiri, Manager of Operation, Nurul Ashkin Arisdani, dan terakhir sekali Manager of Accounting, Encik Elnizan Hafizi bin Delan. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Siti Nazira binti Muhammad Din, matrix number BP 18160442. So, saya akan membentangkan tentang cara bagaimana kami mempromosikan produk kami. Kami menggunakan social media, yaitu Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. So, melalui WhatsApp ni, kami cuba sebarkan kami punya produk dari group to group melalui rakan-rakan lain juga selain dari ahli dalam grup sendiri. Kami buat satu gambar berserta caption dengan produk apa yang kami jual, dengan feedback tu kami sertakan semua dan kami post dalam satu grup, dan kami minta untuk kawan-kawan kami juga tolong promosikan kepada grup lain. Melalui Facebook pula, kami telah menyediakan satu page Facebook, The Fruit Basket, dan di sana kami ada post beberapa gambar produk yang kami jual, dan kami juga ada post feedback customer yang sudah beli dengan kami supaya orang lain kalau nampak tidak akan ragu. Dari Instagram pula, kami sama juga dengan Facebook, kami buat account business Instagram tu, dan kami post beberapa gambar dengan caption produk yang kami jual tu, and kami ada minta kawan-kawan untuk follow IG kami tu supaya macam bila kena follow, lagi ramai orang akan notice kami punya IG. Dengan Facebook pun macam tu juga. So, kami menggunakan laman sesawang ni lah untuk promosikan kami punya produk yang kami jual. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ashkin binti Arisdani. Untuk kali ini saya akan membentangkan tentang pencapaian syarikat kami, yaitu Fruit Basket.
tanpa melengahkan masa lagi, mari kita beralih kepada gambar rajah yang pertama ataupun poin yang pertama. Gambar rajah yang pertama merupakan gambar buah-buahan yang telah pun kami jual kepada pembeli-pembeli kami. Gambar rajah tersebut merupakan contoh gambar buah yang kami jual dengan harga Rm3. Kami bukan sahaja menjual dengan harga Rm3, namun kami juga mempelbagaikan lagi harga yang telah pun kami tawarkan kepada pembeli-pembeli kami, yaitu seperti contoh harga Rm2, Rm5 dan Rm10. Seterusnya kita beralih kepada poin yang kedua, yaitu pencapaian pendapatan syarikat kami. Pencapaian pendapatan syarikat kami, jumlah keseluruhan yang dapat kami kumpulkan daripada berniaga, yaitu Rm493. Pada mulanya, kumpulan kami tidak menyangka bahawa kami dapat menjual dan menghasilkan pendapatan sebanyak Rm493 ini yang diakibatkan oleh pandemik COVID-19 yang berlangsung beberapa bulan lalu. Namun begitu, terdapat juga pembeli-pembeli yang membeli dan repeat order semula kepada syarikat kami untuk membeli buah dan jeruk yang telah pun kami jual. Hal ini membuatkan kami boleh mengumpul dan mencapai jumlah keseluruhan pendapatan sebanyak ini. Poin yang ketiga ataupun gambar rajah yang ketiga, yaitu gambar kawasan ataupun daerah yang telah pun kami jual buah-buahan kami. Memandangkan pandemik COVID-19 yang telah berlangsung beberapa bulan lalu, ianya membuatkan buah kami terjual di beberapa daerah seperti daerah Kota Kinabalu, Kota Belud dan Sandakan. Buah-buah kami terjual di daerah-daerah tersebut disebabkan oleh ahli kumpulan kami yang tinggal di daerah-daerah tersebut. Daripada pandemi COVID-19 yang berlaku beberapa bulan yang lalu, kumpulan kami hanya menjual buah dan jeruk buah yang berdekatan dengan kawasan rumah kami sahaja. Namun begitu, buah yang kami jual berdekatan dengan kawasan rumah kami juga mendapat sambutan daripada orang-orang sekeliling. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Saya Rizal Hafizi dan saya akan menyambung bentangan ini dengan bentang jualan dan keuntungan. Dari apa yang kita lihat pada jadwal pie di sebelah kiri yang mewakili kos bagi menjalankan perniagaan The Fruit Basket, kos yang paling tinggi bagi kami ialah kos untuk jambu batu, yaitu Rm75 dan diikuti dengan mangga Rm50 dan ketiga ialah nenas Rm40 dan tembikar Rm30. Dan kami juga menanggung kos bagi barang-barang pembungkusan seperti cawan, kontainer dan plastik bag. Seterusnya ialah jadwal pie yang sebelah kanan, yaitu bagian jualan. Jualan yang tertinggi yang The Fruit Basket perolehi ialah daripada jualan mangga, yaitu Rm214, dan diikuti dengan jualan bagi jambu batu Rm144, dan yang ketiga ialah jualan bagi tembikai, yaitu Rm84, dan yang terakhir ialah nenas Rm45. Seterusnya ialah jadwal yang dapat menunjukkan dengan jelas berkenaan dengan kos dan jualan bagi The Fruit Basket. Bagi keseluruhan jumlah kos yang ditanggung oleh The Fruit Basket ialah Rm290, dan bagi jualan pula termasuk dengan charge penghantaran, yaitu Rm38, dan jumlah keseluruhannya ialah Rm538. Dan ini membawa kepada net profit margin sebanyak 46.1%. So, saya akan bentangkan tentang apa masalah yang kami hadapi. So, pada awalnya sebelum tertubuhnya The Fruit Basket ni, kami menghadapi masalah dalam memikirkan idea what product to sell, what product yang kami rasa benda ni boleh berjalan kalau kami buat.
So di sana kami sedang menghadapi masalah macam adalah beberapa percanggahan idea dengan ahli kumpulan. Tapi alhamdulillah kami dapat selesaikan. So problem kami yang kedua, apabila kami sudah dapat apa idea yang kami mau tu, kami menghadapi masalah sumber kewangan. Rasanya itu biasa. Dan kami cubalah untuk solve benda tu sama-sama. Kami fikir sama-sama macam mana dan kami dapat selesaikan. Yang ketiga, masalah kami yang kami hadapi bila bermulanya pasal COVID-19 ni. Bila startnya PKP, bila kami terpaksa stay di rumah dan kebetulan kami tidak tinggal di daerah yang sama, daerah yang berlainan. Satu di Keningau, di Menumbuk, di Tuaran. So kami itulah masalah kami. Bila PKP ni kami jadi sukar untuk bergerak, sukar untuk teruskan plan yang kami sudah atur. Tapi since start PKPB dengan PKPP kami sudah pun start untuk ikut balik plan yang kami telah atur macam tu. Lepas tu kami juga kurang ada transaksi online, means kami hanya menerima bayaran cash by hand sebab kami jual di sekitar kami sahaja. Itu antara satu macam masalah untuk kami lah, sebab bila membuat Go e-commerce semua tu kan perlu transaction. Tapi ada juga beberapa yang kami dapat transaction, cuma memang kurang transaksi online. Hai, nama saya Muhammad Amin Aziz bin Muhammad Saiful. Nombor matriks BP 18160503. Saya akan membentangkan tentang penyelesaian kepada masalah yang dihadapi kami. Okay, yang pertama sekali kami sukar untuk memilih produk yang hendak kami jual. Jadi apa yang kami lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah berbincang dan akhirnya kami buat keputusan untuk menjual produk yang kumpulan lain tidak jual, iaitu kami menjual buah-buahan. Masalah kedua yang kami hadapi pula ialah PKP ataupun kawalan pergerakan. Kami tidak dapat mengambil stok buah-buahan yang baru daripada pembekal kerana kawalan pergerakan. Jadi apa yang kami boleh buat adalah kami menggunakan stok buah-buahan yang sedia ada sahaja. Tetapi apabila perintah kawalan pergerakan telah dilonggarkan, baru kemudian kami dapat mengambil buah-buahan yang baru daripada pembekal kami. Masalah kami yang ketiga adalah publicity daripada Facebook dan Instagram kurang memberangsangkan. Jadi transaksi online kurang memuaskan. Tapi kami lebih banyak membuat transaksi offline dan kebanyakan pelanggan kami dapat tahu tentang apa yang kami jual melalui aplikasi WhatsApp. Yang seterusnya, masalah kami adalah masalah penghantaran semasa perintah kawalan pergerakan. Tentang masalah ini memang kami tidak dapat buat apa-apa. Kami hanya meneruskan penghantaran tetapi dengan mengikut perintah kawalan pergerakan sepenuhnya. Cadangan dan pengesyoran untuk masa hadapan. Apa yang saya boleh syorkan adalah pengiklanan produk kami perlu lebih baik lagi kerana jumlah pengikut di media sosial kami adalah masih kurang dan masa yang diberikan untuk memperkembangkan iklan produk kami itu tidak cukup lama bagi saya. Yang seterusnya, aktiviti perniagaan yang kami jalankan perlu lebih sistematik. Kami menghadapi beberapa masalah dalam pengurusan perniagaan. Dan yang terakhir sekali, plan perniagaan juga perlu diperbaiki kerana ini semua adalah kali pertama bagi kami semua sekumpulan untuk membuat sebuah perniagaan. Oleh itu, ini akan menjadi suatu experience kepada kami dan harapnya di masa hadapan kami akan dapat perbaiki lagi plan perniagaan kami. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.